أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat di dalam masjid ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa masjid ini kerana sudi menjemput dan mengundang saya untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kita pun kira santai-santai saja, tak mau berat-berat. Dan insya-Allah kita sama-sama mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada satu ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang kedua, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Firman Allah, huwallazi khalaqakum min tin, dialah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, allazi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu ataupun yang menciptakan kamu, min tin, daripada tanah, summa qada ajala, dan kemudian dia telah menentukan ajalmu, yakni ajal kematianmu, wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisinya, hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya. Summa antum tamtarun, dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan tersebut. Baik. Huwallazi khalaqakum min tin, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjadikan kamu daripada tanah. Ini adalah merupakan penjelasan, merupakan khitab daripada Allah subhanahu wa ta'ala tentang hakikat penciptaan dan hakikat kejadian manusia, yang mana kita semua dijadikan daripada unsur tanah.
Di dalam satu tafsir, iaitu merujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, iaitu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya tentang pembahasan bagi ayat ini ialah beliau mendatangkan dua pendapat ataupun dua pandangan berkaitan dengan kefahaman bagi ayat ini. Yang pertama, ini adalah merupakan pandangan dan pendapat yang lebih masyhur, iaitu sosok tubuh ataupun individu ataupun personality yang dirujuk, dimaksudkan di dalam ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan al-khalq, ciptaan, adalah merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini patut kita sedia fahami dan patut kita sedia maklumi bahawa setiap cabang, setiap dahan, setiap ranting merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, selalu disandarkan, selalu dinisbahkan kepada pokok dia, dinisbahkan kepada induk dia, dinisbahkan kepada teras dan akarnya, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah menggunakan lafaz khalaqakum. Ini adalah lafaz dalam bentuk sirah jamak, banyak, ramai. Kerana firman ini Allah merujuk ataupun memberikan penjelasan dan khitab kepada mereka. Siapa mereka? Anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini adalah merupakan pandangan yang pertama. Pandangan ini diambil oleh banyak ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar. Contoh antara yang menerima kefahaman yang pertama ialah Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Abi Najih, As-Suddi, Ad-Dhahak, kemudian Ibnu Zaid dan ulama-ulama besar yang lain. Itu kefahaman yang pertama. Manakala pendapat dan pandangan ataupun kefahaman yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sperma ataupun air mani daripada unsur tanah, yang mana bersesuaian dengan hakikat kejadiannya. Dan daripada hal tersebut Allah membentuk dan merubahnya menjadi seorang manusia daripada air mani ataupun sperma tersebut. Pandangan kedua, kefahaman yang kedua ini datang daripada An-Nuhas. Boleh rujuk di dalam kitab An-Nuhas sendiri, iaitu I'rabul Quran. Buka jilid yang kedua, muka surat 55. Baik, daripada dua kefahaman tersebut, apa yang jelas dan nampak bagi kita ialah kefahaman yang pertama secara rumusannya ialah berbicara mengenai asal usul, berbicara mengenai salasilah, berbicara mengenai resources, punca, sumber kita ini daripada mana. Kita semua ialah anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Nabi Allah Adam itu adalah induk bagi semua makhluk yang bernama manusia. Walaupun zaman telah merentasi tempoh-tempoh tertentu, adanya variasi-variasi, adanya kepelbagaian, mungkin dari sudut rupa bentuk, mungkin dari sudut ketinggian, mungkin dari sudut warna kulit, mungkin dari sudut bahasa pertuturan, mungkin dari sudut anutan agama ataupun kepercayaan. Tetapi base dia, dasar dia, kita semua siapapun adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu hakikat yang perlu kita fahami. Yang kedua ialah lebih merujuk kepada hakikat kejadian penciptaan manusia itu sendiri.
daripada unsur tanah dan juga daripada unsur air yang hina. Apa dia maksud air yang hina? Daripada sperma ataupun air mani. Menurut saya, bukan saya hadut depan ni, menurut saya Imam Al-Qurtubi tadi dalam kitab tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, secara umum dan global, selepas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dan memperincikan tentang penciptaan alam yang besar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Apa dia kejadian alam yang besar? Kita baca tadi ayat yang kedua, Al-An'am ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Ini adalah hakikat penciptaan alam yang besar, yang mana Allah lah yang menciptakan keseluruhan alam semesta ini. Allah jualah dalam ayat yang pertama menceritakan bahawa dialah yang menciptakan lapisan-lapisan langit dan juga bumi. Ini adalah hakikat alam yang besar, kerana manusia itu berada di antara langit dan bumi. Kita hari ini yang memayungi dan menaungi kita, apa dia? Langit. Kita duduk atas muka bumi. Itu hakikat alam yang besar. Kemudian barulah Allah menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Alam yang kecil siapa? Kita semualah. Alam yang kecil adalah manusia. Tetapi walaupun dia alam yang besar ataupun alam yang kecil, Allah telah menetapkan, Allah telah menentu dan menakdirkan kedua-dua alam tersebut, baik besar maupun yang kecil, adanya ajal masing-masing. Kita sebagai manusia, alam yang kecil ada ajal kita yang dinamakan kematian. Alam pun ada ajal dia yang ditentukan oleh Allah, yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisaban, hari pengakhiran. Dua-dua ada ajal. Tetapi hakikat manusia, walaupun kita ni adalah penciptaan alam yang kecil, tetapi kita boleh memuatkan sebesar-besar alam yang besar itu dimasukkan dalam alam yang kecil. Contoh, Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita imajinasi, Allah memberikan kita bentuk fikiran yang hebat. Sebesar-besar alam, walaupun jauh melebihi besar manusia, semua kita boleh masuk, semua kita boleh tumpuk dalam kepala kita. Contoh ambil hak dekat yang mudah. Kita ni duduk dalam masjid yang besar. Cuba kita pergi keluar masjid, kita pandang masjid hak besar ni, kita imaginekan masjid, kita photostat masjid, kita gambarkan masjid, masjid tu boleh masuk tak dalam kepala kita? Bukan masjid hak realiti, hak hakikat ni tu. Gambaran hak dia sebesar-besar tu bila masuk kita boleh cerita balik. Kalau kita perhatikan dengan teliti, orang tanya balik, ada berapa tiang masjid ni? Sebab kita duk parti dah tadi, duk bilang ada 12 katakan. Kita boleh cerita ada 12 batang. Cat atas dia warna putih, cat bawah dia warna ni, kipas dia besar mana. Benda tu hak lagi besar di luar kita, semua kita boleh sumbat, semua kita boleh masukkan daftar dan dia punya fakta. Gajah sebesar-besar gajah bandingan kita memang jauh dan besar dia, tapi kita boleh gambaran gajah, kisah pasal gajah, pendetilan pasal gajah sumbat dalam kepala kita. Itu kehebatan yang Allah bagi pada makhluknya yang bernama akal fikiran. Baik, pertama yang nak dicetuskan di sini ialah bila Allah menyebut dialah yang menjadikan kita. Ini bab tauhid. Ini bab akidah yang seharusnya menjadi pegangan yang begitu kemah dan kejap, bahawa kita manusia ni ada pencipta. Kita manusia ni ada Tuan. Kita manusia ni ada pemilik dia.
Siapa pencipta kita? Siapa Tuhan kita? Siapa pemilik kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita ni ada tuan, ada pemilik, boleh tak kita ni nak hidup dengan bebas? Boleh tak kita nak hidup dengan suka-suka kita? Boleh atau tidak kita nak hidup dengan meraba-raba, berandai-andai dan menyangka-nyangka? Lebih-lebih lagi persoalan tentang agama, lebih-lebih lagi persoalan tentang syariat. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah yang ke-18, surah yang disunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumaat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Lihat ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada siapa? Hambanya. Hamba dia siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama tafsir membincangkan bahawa konteks ayat ini adalah berkenaan dengan nikmat. Antaranya ialah nikmat ilmu, antaranya ialah nikmat pengetahuan, antaranya ialah nikmat makrifat, antaranya ialah nikmat Alkitab dan juga wahyu daripada Allah. Tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak akan terhasil. Nikmat-nikmat tersebut tidak akan datang kecuali satu benda, bi'tsatur rusul. Diutuskan seorang utusan, diutuskan seorang rasul yang bernama Muhammad. Bila diturunkan wahyu Alkitab yang bernama Al-Quran kepada Muhammad, maka akan terpancarlah kenikmatan tersebut. Nikmat seorang Rasul yang bernama Muhammad ditambah dengan nikmat penurunan Alkitab yang dinamakan Al-Quran, maka tuan-tuan akan dapat kecapi apa yang saya sebutkan tadi. Nikmat ilmu akan keluar, nikmat pengetahuan akan keluar, nikmat makrifat akan keluar, nikmat kebenaran akan keluar, nikmat wahyu akan keluar. Baik, bila kita faham hal tersebut, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta bagi kita semua, Dia tidak meninggalkan dan membiarkan manusia ini terkontang-kanting, tanpa arah, tanpa hala tuju, tanpa panduan. Bayangkan kalau kedua-dua nikmat ni Allah tak bagi dan Allah tak beri kepada kita, apa akan jadi kepada kehidupan manusia? Allah kata, aku jadikan kamu, aku nak kamu semua mengenali aku nak kamu semua beribadah kepada aku nak kamu semua taat kepada aku nak kamu semua ikhlas padaku. Tetapi aku tidak akan hantar walaupun seorang rasul, dan aku tak akan turunkan walaupun satu kitab. Agak-agak bagaimana kehidupan kita? Nabi pun Allah tak mahu mari, katakan kitab pun satu dia tak mahu turun. Bagaimana agak-agak kita nak memandu kehidupan kita, nak mengenali Allah, nak menjalani hidup beragama dan nak menjalani hidup bersyariat? Maka kecelakaannya kehidupan manusia adalah meraba-raba. Kehidupan manusia adalah menyangka-nyangka dan mengandai-andai. Jadi lagu mana? Aku rasa Tuhan ni macam ni lah, sebab panduan tak ada. Aku rasa tak, aku rasa Tuhan kita macam ni. Dah, aku rasa Tuhan kita macam ni lah. Jadi semua tu duk main agak-agak, andai-andai, sangka-sangka. Sebab panduan tak ada, Nabi yang diutuskan pun tak ada sebagai pemberita. Jadi itulah akan jadi kepada kehidupan manusia. Hak ni halal ke, hak ni haram ke, hak ni boleh ke, hak ni tak boleh ke, hak ni diperintah ke, hak ni dianjurkan ke, hak ni disuruh ke, hak ni tak disuruh, hak ni diboleh, hak ni tak diboleh. Mana dia punya panduan? Semua main agak-agak, semua main raba-raba. Tetapi itulah nikmat diutusnya Rasul dan nikmat diturunkan kitab namanya Al-Quran. Jadi itulah panduan kita hari ini.
Dan ini termaktub di dalam dua kalimah syahadah tu. Dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah tu. Asyhadu tu kat depan lah. Ingat baik-baik, ini hakikat tauhid. Kita ni ada Tuhan, ada pencipta. Baik, Imam Qurtubi juga menjelaskan satu riwayat daripada Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz di dalam kitab dia Al-Hilyah. Riwayat daripada Murrah, daripada sahabat besar Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat yang berada di dalam rahim manusia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah yang ada di dalam rahim wanita, yang mana bila terjadinya perhubungan di antara sepasang suami dan isteri, lelaki dan wanita, sehingga terhasil daripada hubungan tersebut sperma ataupun air mani, maka malaikat yang bertugas itu akan mengambil air mani tersebut, akan mengambil sperma tersebut dan meletakkan di atas telapak tangan mereka. Lalu mereka bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, adakah daripada sperma ini, adakah daripada air mani ini kamu akan menjadikannya seorang manusia ataupun tidak? Jadi malaikat tanya, air mani yang terhasil daripada perhubungan tu kamu nak jadikan dia makhluk kamu yang nama manusia ataupun tidak? Kalau sekiranya Allah berkeinginan untuk menjadikannya sebagai seorang manusia, malaikat meneruskan persoalannya kepada Allah, wahai Tuhan, bagaimana pula dengan rezekinya? Bagaimana pula dengan ajalnya? Bagaimana pula dengan amal perbuatannya? Bagaimana pula dengan pengakhiran kehidupannya? Lalu Allah berkata, lihatlah kepada Alkitab. Kemudian malaikat pergi menuju kepada Alkitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Di sana mereka menemukan rezeki bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Mereka menemukan ajal bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Mereka menemukan amal perbuatan bagi manusia yang bakal diciptakan itu, dan mereka menemukan pengakhiran kehidupan bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka kemudian mengambil tanah pemakaman, tanah perkuburan bagi manusia yang bakal diciptakan itu, lalu mereka mengadunkannya, mencampurkannya bersama antara tanah perkuburan, tanah pemakaman yang diambil dengan air mani tadi. Dan inilah yang bersesuaian dengan firman Allah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada bumi inilah, daripada tanah inilah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah, yakni kepada tanah jualah kami akan mengembalikan kamu. Itulah hakikat kejadian diri manusia. Baik, ini adalah sebuah asar. Asar daripada siapa? Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz. Ada dalam kitab Al-Hilyah, rujuk jilid yang kedua, muka surat 280. Baik, untuk memberikan lebih penjelasan kepada asar tadi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih. Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih. Tiadalah seseorang yang dilahirkan kecuali tanah perkuburannya, tanah pemakamannya pasti akan ditaburkan ke atas dirinya.
Ini adalah hadis, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab yang sama, Al-Hilyah jilid yang kedua, muka surat 280, pada perbahasan profil Ibn Sirin. Dan hadis ini juga dicantum oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab dia Al-Jami' Al-Kabir, buka jilid 3, muka surat 2909, tapi riwayat daripada Abin Nafs. Ini memaknakan kepada kita bahawa hakikat kejadian manusia sebelum kita ini bergelar sebagai manusia, sesungguhnya tanah pemakaman ataupun tanah perkuburan kita tu diambil sejak awal lagi. Nak bagi mudah faham secara analogi, sekiranya hakikat awal penciptaan kita dulu, tanah perkuburan dan pemakaman yang diambil tu di Sungai Petani katakan. Jadi tanah perkuburan terakhir kita, persemadian kita di Sungai Petani. Kalau ambil dekat Pulau Pinang lah tanah kubur kita. Kalau ambil di Kelantan, Kelantan lah tanah kubur kita. Tak kira lah di mana tempat itu diambil. Baik, seterusnya, dan inilah yang kami sebutkan merujuk Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya hujah-hujah dan dalil-dalil daripada hadis-hadis dan asar ini kemudian digabungkan dengan nas-nas Al-Quran. Nas-nas Al-Quran. Baik, dalam Al-Quran sebagai contoh, hakikat kejadian manusia ini banyak Allah sebutkan. Antaranya yang paling jelas dalam surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan boleh rujuk ayat 12 hingga ayat 16. Antaranya ialah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sesungguhnya kami menjadikan manusia min sulalatin min tin, daripada saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian daripada saripati tersebut kami menjadikannya air mani, fi qararin makin, dan kami menempatkannya di satu tempat yang utuh dan kukuh. Apa dia maksud fi qararin makin? Di dalam rahim-rahim ibu, rahim wanita. Disitulah ditempatkan bakal kemunculan cikal ataupun bayi yang bernama manusia. Begitu juga dalam surah yang lain. Sebagai contoh, imam kita setiap kali hari Jumaat sujud sejadah, dia baca surah apa? Sujud sejadah lah. Dalam surah sejadah kan ayat 7 ayat 9 tu, wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan yang memulai penciptaan manusia daripada apa? Tanah. Summa ja'ala naslahu, kemudian kami menjadikan keturunannya, anak-anak cucunya, min sulalatin min ma'in mahin, daripada saripati air yang hina, air mani, sperma. Summa sawwahu, kemudian kami menyempurnakannya, wa nafakha fihi min ruhihi, dan kami meniupkan roh padanya. Dan kami juga menjadikan apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman ada ayat 14, khalaqal insana min salsalin kalfakhar, dijadikan manusia ini daripada apa? Tanah kering, kalfakhar, seperti tembikar. Jadi hakikat di sini ialah, menurut saya, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa hakikat kejadian manusia ini adalah daripada tanah dan juga daripada air seni yang hina, iaitu air mani ataupun kita sebut sebagai sperma.
dan gabungan di antara nas-nas Al-Quran dengan hujah daripada dalil-dalil hadis-hadis dan juga asar yang sampai kepada kita, maka inilah terjadinya sinkronize. Apa dia? Hubung kait, keterlibatan, sehingga tak ada lagi kekeliruan, tak ada lagi kesamaran, tak ada lagi was-was, tak ada lagi tumpang tindih di antaranya. Sebab kita duk tengok dalam medsos pun 2-3 hari ni duk main tanah ke cahaya dah. Pernah dengar ke ni? Jadi inilah hakikat kejadian manusia yang sebenar. Kita ini dijadikan daripada tanah dan air yang hina. Baik, di samping itu juga Imam Qurtubi membawakan penjelasan berkaitan dengan kekhususan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, juga melalui riwayat-riwayat tertentu. Sebenarnya banyak dah dalam nas Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, menceritakan tentang hakikat kejadian Adam. Baik, ada satu pandangan yang dibawa, ialah pendapat daripada Ibnu Sa'ad di dalam kitab dia At-Tabaqat. Dalam kitab dia At-Tabaqat juga riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau bersabda, sesungguhnya Rasulullah bukan Abu Hurairah bersabda, maaf. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu waladu Adam wa Adam min turab." An-nas waladu Adam, manusia itu adalah anak cucu keturunan Adam, wa Adamu min turab, dan Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Baik, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam dua-dua kitab jami' dia. Jami' As-Saghir pun dia sebut, Jami' Al-Kabir pun dia sebut, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti kutkan hadis ni adalah hadis hasan, hadis yang terpakai dan terpelihara. Baik, seterusnya ada satu riwayat yang dibawa daripada Sa'id bin Jubair. Pernah dengar nama Sa'id bin Jubair ni? Sa'id bin Jubair, sahabat ke tabi'in? Sahabat ke tabi'in? Pernah dengar? Soalan tu tanya, Sa'id bin Jubair sahabat ke tabi'in? Ada nama sahabat tak Sa'id bin Jubair? Tak ada. Sa'id Al-Khudri ada. Sa'id bin Jubair tabi'in, murid sahabat. Jadi beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salam daripada tanah yang disebut Dajna. Daripada tanah yang disebut Dajna. Ada riwayat yang menyebut Dahna. Apa beza Dajna dengan Dahna? Titik sebiji saja. Eja Dajna, dal, jim, nun, alif, hamzah. Dal, jim, nun, alif, hamzah, Dajna. Kalau dalam konteks penulisan dan penerbitan, terangkat saja satu titik pada huruf jim, dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf ha. Sebab itulah ada baca Dajna, ada baca Dahna. Okey, itu kita boleh lihat dalam kitab An-Nihayah. Kitab Nihayah ni nama penuh dia Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, karya Imam Ibnu Asir yang wafat tahun 606 Hijrah, seorang ulama besar. Dan ada satu lagi kitab Al-Qamus, menyebut, ada ulama yang menyebutnya Dujina. Huruf yang sama, cuma baris, da baris depan, jing baris bawah, nun baris atas. Jadi dia baca Dujina, bukan Dajna. Okey. Tetapi di sini persoalan dia, walaupun ini disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari, tapi saya angkat tangan serenda wallahu alam, di manakah yang dikatakan bumi Dajna, kalau ini ada kebenaran dia, ataupun dia cuma berbentuk riwayat yang dinakalkan semata-mata. Baik, ada satu lagi riwayat daripada Al-Hasan
yang mana beliau mengatakan, matan ni ada dalam tafsir Imam Qurtubi, tuan-tuan boleh rujuk, wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah, wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah, dan Allah menjadikan ju'ju'nya. Apa makna ju'ju'? Ju'ju' dalam bahasa Arab dua makna. Ju'ju' satu makna ialah Allah. Ju'ju' satu makna ialah dada, dan ada lagi makna lain bagi ju'ju' ialah tulang temulang. Kalau kata makna dia dada, Allah menjadikan dada Nabi Allah Adam daripada bumi Dhariyah. Kalau kata makna dia tulang, Allah menjadikan tulang Nabi Allah Adam daripada bumi Dhariyah. Persoalan dia, apa dia Dhariyah? Dhariyah ini menurut Al-Jauhari, Jauhari ini lagi awal daripada Imam Ibn Asir. Dia ada satu kitab As-Sihah, dia wafat tahun 400 Hijrah. Jadi Jauhari menyebut ju'ju' ini, ju'ju' tadi dada ataupun tulang ni, jamak dia kita sebut jaji', kita sebut jaji', jamak dia. Tapi persoalan dia Dhariyah tu, bumi Dhariyah merujuk kepada nama satu perkampungan, iaitu perkampungan Bani Kilab. Perkampungan Bani Kilab ni berada dekat dengan Mekah, yang mana susu galur luar perjalanan dia menuju ke arah Basrah. Basrah di mana? Basrah di mana? Di Iraq. Dan ada juga yang menyebut bahawa Dhariyah ini adalah nama satu sumur, oasis, sumber air yang berada di Hijaz. Dan dulu ada satu wabak penyakit yang dinisbahkan dengan nama Dhariyah, iaitu demam Dhariyah. Jadi Dhariyah ni lebih merujuk kepada nama tempat ataupun nama sumur. Jadi bila sebut Dhariyah, saya teringat satu kisah. Tuan-tuan pernah tak dengar nama tokoh Sumamah bin Asal? Sumamah bin Usal pun orang sebut. Tak pernah dengar? Baik, ni nak kait dengan Dhariyah, tak ada cerita pun benda ni, cuma Dhariyah tu dulu lebih kurang pada tahun 6 Hijrah. 6 Hijrah ni Nabi duduk di Mekah ke Nabi duduk di Madinah? 6 Hijrah Nabi duduk Madinah dah hijrah. Jadi waktu tahun 6 Hijrah ni, antara apa dia panggil, kita panggil expression Rasulullah untuk memperluaskan daerah Islam atau perluasan empayar Islam ni, Rasulullah nak menyampaikan agama Islam ni kepada pemimpin-pemimpin yang berada di luar Madinah, sama ada raja atau pemimpin tersebut yang bersifat Arab ataupun non-Arab. Jadi setelah diteliti, hampir ada 8 pucuk surat yang Rasulullah nak hantar kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Ni termasuklah kepada Hercules, kepada Kisra Parsi, apa semua sekali tu. Ada salah satu raja tu bernama ataupun pemimpin bernama Sumamah bin Asal, ataupun nama penuh dia Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Pasal apa belakang tu ada Al-Hanafi? Adakah dia bermazhab Imam Hanafi? Ni zaman Nabi ni, takkan ada dah Imam Abu Hanifah. Mungkin orang-orang selepas ulama-ulama besar tu, kalau ada lakop belakang dia Al-Hanafi, mungkin penisbahan kepada mazhab Hanafi. Tetapi Al-Hanafi kawan ini zaman Nabi merujuk kepada Bani Hanifah. Bani Hanifah dulu ada seorang isteri kepada Khalifah Islam yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selain daripada isteri dia, anak Rasulullah Fatimah tu, dia ada isteri seorang wanita daripada Bani Hanifah. Sebab tu dia ada seorang anak lelaki yang terkenal dalam sejarah, Muhammad Ali Al-Hanifiyah tu. Sebab mak anak tu daripada Bani Hanifah. Dia adalah seorang pemimpin di Yamamah. Sumamah ni seorang pemimpin di Yamamah. Yamamah pula pada masa tu terkenal dengan seorang nabi palsu. Siapa dia? Nabi palsu daripada Yamamah, Musailamah Al-Kazzab tu. Jadi selepas surat tu sampai kepada Sumamah ni endah tak endah surat Rasulullah tu. Jadi dia buat ambil tahu tak ambil tahu.
Jadi sampai satu tahap adanya dikatakan riwayat persekongkolan daripada Musailamah dan juga Sumamah ni, sampai Sumamah ni nak menyamarkan diri dia datang ke Madinah semata-mata dengan bertujuan untuk bunuh Nabi, tapi tak berjaya. Jadi atas sebab penolakan dia dan cubaan tersebut, seolah-olah perkataan yang keluar daripada Rasulullah tu menghalalkan darah dia. Darah dia ni dihalalkan. Jadi nak jadi cerita, tinggal sejak Sumamah ni, dan tahun 6 Hijrah juga adanya peperangan, iaitu peperangan dengan Yahudi Bani Quraizah, sebab mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Rasulullah dan sahabat pergi serang perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Setelah mendapat kemenangan, ada sebahagian sahabat ni Rasulullah suruh pergi satu tempat. Ke mana? Ke Dariyah itulah. 30 orang saja, tapi semua pasukan tentera berkuda yang dipimpin oleh komander. Rasulullah minta sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah mengetuai 30 orang sahabat berkuda lain pergi kepada satu perkampungan di Qurata, iaitu dekat dengan Dariyah. Daerah dia Barakah. Di sinilah perkampungan Bani Kilab, Bani Bakar bin Kilab. Sebab tu dia sebut tadi Dariyah, perkampungan Bani Kilab, perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Bila pergi perkampungan tersebut, diingatkan adanya perlawanan, adanya pertentangan, tapi semua kecut perut lari. Jadi bila lari, banyaklah rampasan daripada unta dan juga kambing. Dalam perjalanan nak balik itulah tersua dengan satu kumpulan, yang mana kumpulan ni dikatakan nak pergi menunaikan umrah di Mekah. Ada umrah cara jahiliah dia lah. Rupanya tawanan yang ditawan oleh sahabat tu, dalam tu ada Sumamah. Dalam tu ada Sumamah, tapi disebabkan sahabat-sahabat tak kenal Sumamah tu, jadi dia pakai tangkap tawanan tu buat balik ke Madinah. Sedangkan dalam tu dianggap sebagai salah seorang yang halal darah dia untuk dibunuh, tapi sebab tak kenal. Jadi bila buat balik ke Madinah, jadi dia cek Sumamah ada, maka Sumamah diikat, ditambak di salah satu tiang masjid. Jadi satu ketika, satu saat Rasulullah keluar. Rasulullah tanya, ada apa dengan kamu wahai Sumamah? Apa jawab Sumamah? Wahai Muhammad, sekiranya kamu berkeinginan untuk membunuh aku, kamu kena ingat bahawa darahku ini dia ada nilai dan dia ada harga. Apa maksud dia? Kalau kamu nak bunuh aku, darah aku ni ada nilai dan ada harga. Bukan dia cabar Rasulullah bunuh dia dah, sebab dia ni adalah pemimpin, pemimpin Yamamah, pemimpin suku, pemimpin kaum. Maksudnya kalau dia ni nak dibunuh, biasanya darah pemimpin ni dia punya harga tinggi dan mahal kalau ditebus dengan wang tebusan. Tu maksud dia. Maksudnya kalau orang nak mari tebus tu, untuk darah aku, untuk nyawa aku sebagai pemimpin ni tinggi, kamu akan dapat imbalan dia. Yang kedua, kalau kamu melepaskan aku wahai Muhammad, kamu akan tahu bahawa aku adalah seorang manusia yang amat pandai berterima kasih kepada orang lain. Kalau kamu lepas aku, dan kalau kamu nakkan sesuatu, aku akan bagi kamu hadiah ataupun sesuatu. Rasulullah tak jawab apa. Rasulullah tinggalkan Sumamah. Malam kedua Rasulullah tanya soalan yang sama, itulah jawapan yang Sumamah bagi. Malam yang ketiga Rasulullah tanya, itulah jawapan yang Sumamah bagi. Akhirnya Rasulullah kata kepada sahabat, lepaskan Sumamah. Lepaskan dia. Lalu Sumamah keluar daripada masjid, kemudian terus ke kebun kurma yang berdekatan. Masuk dalam tu dia mandi, menyucikan diri. Ada riwayat lain sebut, sebelum dia nak masuk tu dia bertemu dengan sahabat. Dia kata, bagaimana cara aku nak memeluk agama ni? Bagaimana cara aku nak memeluk agama ni? Lalu sahabat kata, kamu kena bersihkan diri kamu, sucikan diri kamu dulu. Jadi sebab itulah dia masuk dalam kebun kurma, sucikan diri dia tu. Ringkas cerita, dia jumpa dengan Rasulullah dan kemudian dia masuk Islam. Tengok apa perkataan dia. 3 perkataan Sumamah. Wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah, tiadalah seorang pun yang paling aku benci di atas muka bumi ini kecuali kamu.
Tapi hari ini kamu adalah manusia yang paling aku kasihi dan aku cintai. Wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya sebelum ini agama yang kamu anuti, agama yang kamu dakwahkan inilah satu agama yang paling aku benci sekali. Tapi hari ini inilah agama yang aku anuti sekarang. Yang ketiga, wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya negeri inilah, merujuk pada Madinah, adalah sebuah negeri yang paling aku benci. Tetapi sekarang negeri ini adalah negeri yang paling aku sukai dan kasihi. Lepas dia masuk Islam, panjang lagi lah cerita dia tu. Cuma terkeluar cerita Sumamah ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Sumamah. Saya nak sebut Doriyah tadi, sahabat yang pi serang Doriyah tu, kemudian dia balik tu jumpa dengan Sumamah tu. Okey, faham ah? Baik. Seterusnya, summa qada ajala, dan kemudian kami menentukan ajal bagimu, iaitu ajal kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah, yang Allah sajalah yang mengetahui akan hakikat ajal tersebut, iaitu tentang hari kebangkitan. Hanya Allah lah yang mengetahui akan hakikat hal tersebut. Baik, di sini ada disebutkan ajal yang pertama dan disebutkan ajal yang kedua. Secara umum kita dah faham, ajal pertama kematian manusia, ajal yang kedua ialah hari kebangkitan, di mana bumi ini dikiamatkan oleh Allah. Tetapi ada beberapa pandangan. Yang ni kita boleh rujuk satu tafsir muktabar yang lain, iaitu tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahmatullahu alaih. Baik, di dalam tafsir tersebut Imam Ibnu Katsir mendatangkan 4 pandangan berkaitan dengan ajal yang pertama dan ajal yang kedua. Pandangan pertama ialah daripada Sa'id bin Jubair. Keluar balik nama tabi'in ni, tadi dah ada kan pasal bumi Dajnah tu. Sa'id bin Jubair mengatakan daripada periwayatan Abdullah ibnu Abbas bahawa ajal yang pertama adalah merujuk kepada ajal kematian, manakala ajal yang kedua adalah merujuk kepada ajal kebangkitan kali kedua manusia. Dengan kata lain, hari kiamat ataupun hari pengakhiran bagi alam semesta ini. Itu jelas. Pandangan yang kedua datang daripada tabi'in yang besar yang pernah berguru dengan 70 orang sahabat. Siapa dia? Tabi'in. Untuk guru dia 70 orang sahabat. Hasan Al-Basri, tabi'in yang besar, tabi'in senior. Satu sumber periwayatan daripada beliau, makna bagi ajal yang pertama dan kedua dia sama dengan nombor 1. Cuma cara dia hurai, cara dia syarah tu agak sedikit panjang dan detail. Contoh, Imam Hasan Basri kata ajal yang pertama merujuk kepada permulaan penciptaan bagi seseorang sehingga dia melalui satu fasa, satu tempoh kehidupan dia sampailah dia ditentukan ajal kematiannya. Benda sama. Hak nombor 1 tadi dia sebut umum ajal kematian, tapi hak ni dia hurai sikit, bermula daripada Allah menciptakan seseorang tu dan dia melalui satu tempoh, satu fasa kehidupan. Kalau kata 40 tahun, 40 tahun. Kalau kata 50 tahun, 50 tahun, sampailah dia bertemu dengan ajal kematian dia. Dan ajal yang kedua pun syarah dia lebih kurang. Bermula daripada tempoh kematian ajal dia tu hingga dia menjalani satu tempoh, satu masa di alam barzakh, sampailah dia dibangkitkan kembali oleh Allah buat kali yang kedua di mahsyar kelak untuk dibicarakan di hadapan penghakiman Allah. Baik, 1 dengan 2 jelas. Tetapi bila masuk pandangan yang ketiga daripada bersumber riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, nombor 3 ni tuan-tuan terbalikkan hak nombor 1. Hak nombor 1 ajal pertama kematian, ajal kedua kiamat.
Pandangan nombor 3 ni, ajal pertama itulah kiamat, ajal kedua tu baru kematian. Tukar ya. Benda sama lagi. Tukar. Yang keempat, ni sedikit gharib, aneh. Atiyah meriwayatkan satu sumber daripada Ibnu Abbas, ajal yang pertama merujuk kepada roh yang diambil oleh Allah ketika seseorang manusia tu tidur, dan roh ini dikembalikan semula selepas manusia tu bangun daripada tidur. Ajal yang kedua tu baru ajal kematian. Jadi hak nombor 4 ni langsung tak terlibat dengan hari kiamat, dia punya pandangan. Ajal nombor 1 roh yang Allah ambil waktu tidur tu. Ajal yang kedua tu baru mati. Jadi kiamat tak ada kena mengena dengan nombor 4. Dalil yang mereka guna Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang telah menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang hari. Tu je beza dia. Poin yang paling penting rumusan di sini, Allah berbicara mengenai kekhususan ajal. Kekhususan ajal yang pertama iaitu ajal bagi setiap manusia. Manakala keumuman umum global tentang ajal yang kedua iaitu alam semesta ini akan ditamatkan oleh Allah dengan namanya hari kiamat. Baik. Persoalan penting di sini, kita yang hidup ni pasti akan mati, confirm. Tak ada siapa boleh elak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya akan mati, tuan-tuan hak duduk depan saya, puan-puan hak duduk depan saya pun akan mati. Cuma yang kita tak tahu bila ajal tersebut akan datang dan jemput kita. Contoh, saya hak duduk depan tuan-tuan ni sekarang ni dah 46 tahun. Atas dasar kemungkinan, cakap atas kemungkinan, mungkin Allah nak ambil 52, tak tahu. Mungkin Allah nak ambil 63, tak tahu. Mungkin Allah nak ambil 70, saya pun tak tahu. Ataupun mungkin Allah nak ambil 46 juga, tapi sekarang baru bulan Februari. Mungkin nak masuk puasa, nak masuk Ramadan, dia nak ambil, wallahu alam. Ataupun lepas raya Syawal, wallahu alam. Ataupun hujung bulan 12 nak cuti sekolah, wallahu alam. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Begitu juga dengan harinya, mati tu hari apa, bulannya, bulan apa, tahunnya, tahun apa, pukul berapa, waktu bila, tempoh masa bila, saya tak tahu. Dia nak ambil waktu pagi ke, dia nak ambil waktu syuruk ke, dia nak ambil waktu duha ke, dia nak ambil waktu tengah hari ke, dia nak ambil lepas asar ke, dia nak ambil waktu drama Korea waktu maghrib tu ke, wallahu alam. Dan begitu juga dengan asbab kematian. Sebab kita nak meninggal, mungkin meninggal secara biasa, tidur dalam bilik tidur kita, atas katil kita, bantai kita, tilam kita. Mungkin juga Allah nak ambil kita di luar rumah kita, atas jalan aksiden, wallahu alam. Jatuh pokok, wallahu alam. Terjun lubang, wallahu alam. Kena langgak tu, wallahu alam. Kena bunuh, wallahu alam. Terbunuh sebagai mati syahid, wallahu alam. Kita tak tahu bagaimana bentuk kematian kita. Dan begitu juga pengakhiran kehidupan kita. Sama ada mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan membawa keimanan tersebut bertemu dengan Allah, ataupun sebaliknya. Tapi kita selalu minta biarlah kehidupan kita ni berakhir dengan husnul khatimah. Imam duk doa, kita duk doa. Hal selebihnya Allah lah yang lebih mengetahui. Itu permintaan kita. Harap-harap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memakbulkan harapan dan permintaan kita nak meninggal dalam husnul khatimah. Itu impian kita. Bab mati, bila bercakap mati, tapi sebab itulah bila kita nak kait dengan isu-isu yang ada di akhir zaman, bagaimana keadaan kita nak meninggal, tuan-tuan. Dalam Quran Allah dah ceritakan bentuk-bentuk kematian yang pelbagai.
Allah cerita pasal utusan-utusan dia. Dan bila sebut utusan Allah, pasti ada pendukung, pasti ada penentang. Nabi Nuh ada pendukung dia, ada penentang dia. Dan kedua-dua watak tersebut dah lama meninggalkan kita. Mereka semua dah meninggal. Termasuk utusan tersebut sudah diwafatkan Allah. Nabi Nuh wafat, hak sokong dia pun meninggal, hak lawan dia pun meninggal. Tetapi perbezaan dia cuma dua. Pendukung meninggal macam mana, penentang meninggal macam mana. Mati tetap mati. Tuan-tuan, pilihan di tangan anda. Anda nak jadi seorang yang meninggal di hadapan Allah dalam keadaan menjadi pendukung agama Allah, ataupun manusia yang menentang agama Allah, menentang Rasulnya, ataupun manusia yang menjadi penyokong kepada Rasulnya. Semua Nabi-Nabi itu ada benda tu. Faham tak maksud saya? Nabi Hud ada penyokong, ada penentang. Nabi Soleh ada penyokong, ada penentang. Sampailah Nabi Muhammad pun ada penyokong, ada penentang. Agama Islam hari ini pun ada penyokong dan ada penentang. Dan kita semua pasti akan mati. Dan kita nak mati dalam bentuk yang macam mana? Bila kita berbicara mengenai akhir zaman, akhir zaman ni Rasulullah bagi tahu banyak fitnah-fitnah kan dalam hadis-hadis. Dan ada di antara fitnah yang berbahaya yang boleh mengikis akidah, boleh menggelincirkan akidah kita. Itu yang kita duk cerita sangat tu. Ada benda-benda yang dia boleh menyebabkan kita terbabas, kita terlepas, kita tergelincir. Bab akidah paling penting, takut jatuh pada syirik. Syirik pada akidah, syirik pada i'tiqad, syirik pada amalan, syirik pada ucapan, syirik pada perbuatan. Benda tu kalau tak jaga, kalau tak belajar sungguh-sungguh, takut kita tu terkena tempiasnya. Begitu juga dengan hal syariat. Ada begitu juga dengan hal keagamaan. Begitu juga dengan hal akhlak. Satu lagi Allah sebut bahawa bumi ini juga ada pengakhiran dia. Dan ini Allah lah yang lebih mengetahui. Rasulullah tahu tak bila berlaku hari kiamat? Rasulullah tahu tak? Rasulullah pun tak tahu. Sedangkan dia adalah makhluk Allah, hamba Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling rapat dengan Allah, disayangi oleh Allah, manusia yang diselawatkan oleh Allah. Tapi dalam hadis Jibril, Islam, Iman, Ihsan, bila Jibril tanya Rasulullah, mata as-sa'ah, bilakah berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui, lebih mengerti daripada yang bertanya. Nabi tak tahu. Jibril hak tanya bila kiamat tu, Jibril tahu tak kiamat bila? Jibril pun tak tahu. Tapi Nabi cuma bagi clue apa? Tanda-tanda kiamat. Ada 3 Nabi sebut dalam hadis tu. Bahkan hadis lain Nabi sebut, jadi macam ni kiamat nak dekat, tanda macam ni kiamat nak dekat, kalau macam ni kiamat kecil, kalau macam ni tanda kiamat besar. Bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian untuk kehidupan kita. Bimbang benda tadi. Bimbang benda tadilah. Rasul sebutkan ada satu hadis, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani ni, apa dia? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita pun jadi pening, apa benda ni yang kami nak ikut sangat Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk dalam lubang biawak. Sedangkan kita berasa kita duk mengaji pasal Yahudi ni, habis ter dah, orang kata habis ter dah. Kok mana lagi agak aku akan terikut ni, aku akan terkena ni, nak jaganya kita. Kok mana lagi belajar tentang Nasrani, kitab tu, kitab ni, kok mana lagi agak-agak akan terlepas aku ni nak jadi ikut depa sehasta demi sehasta. Fikir tuan-tuan. Padahal Nabi bagi perumpamaan apa? Masuk dalam lubang biawak. Biawak tu ni sebuah bahasa kita orang Melayu, lubang dok. Lubang dok, dalam lubang dok tu ada apa? Dalam lubang dok tu ada apa? Orang Arab ni, kalau kita nak cari ibu dok, kita cari dalam lubang. Kalau lubang tu kosong, tak ada apa-apa, ibu dengan bapak dia tu dah lama tinggalkan tempat tu. Kalau hak memang ada ibu, dia mesti ada kala jengking.
dia mesti ada kalajengking sebab mereka makan benda tu. Jadi seolah-olah jatuh dah lubang biawak satu hal, dalam lubang tu ada apa? Dalam lubang tadi ada apa? Jatuh dalam lubang. Kalau kita ni sebab kita jatuh dalam lubang aduh sekali dah. Dalam lubang tu kena pula kecak, dua kali penyakit. Rasulullah gambarkan, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal tu sampai kamu masuk dalam lubang biawak, lubang tok tu. Bukan setakat masuk, dalam tu ada benda lagi, tak lagi mengharu birukan kamu. Binatang-binatang berbisa tadi, tak kira lah kalajengking, kelipan ke apa duduk dalam tu. Maksudnya memang cari nahas sungguh-sungguh. Tapi sampai hari ni kita duk fikir dah, agak-agak nak ikut tang mana? Tang mana kita nak ikut? Bila sebut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ni dia tidak drastik. Dia tidak menampakkan satu benda yang cukup besar. Faham tak? Maksudnya kita akan ikut sikit dia ni macam kesamaran, dia terselindung, dia tersembunyi sehingga kita rasa benda tu betul. Bukan kata hak jelas memang tak betul. Ni memang nampak atas kepala dah tak betul dah. Dia benda hak sipi-sipi, hak sunyi-sunyi, hak nak dekat kita duduk sikit lah sekali masuk. Fikir-fikirlah bersama. Okey. Begitu juga pernah seorang sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah kiamat berlaku? Berani sahabat ni tanya kan? Rasulullah jawab ke tak soalan ni? Bila kiamat berlaku? Ya, Rasulullah jawab. Tapi jawapan Rasulullah tanya soalan balik, apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat? Bukan Rasulullah kata bila-bila nak jadi tu. Bila dia tanya bila kiamat nak berlaku, apa persediaan kamu? Apa persediaan kamu? Sama juga kita nak mati. Ya, kita tahu kita nak mati, tak tahu bila pun. Tapi apa persediaan yang kita nak jawab depan Allah bila kita mati? Itu je. Benda sama. Di zaman sebelum ni ke, zaman ni ke, zaman akhir zaman ke, zaman fitnah, benda ni lah yang kita kena jaga, tuan-tuan. Persoalan tentang akidah, persoalan tentang syariat, persoalan tentang agama, yang ni tak ganjak dah. Tapi nak suruh terus bertahan tu yang sukar. Nak suruh terus bertahan. Sebab bila mari fitnah ni dia kelak, antara hitam dengan putih bercampur sehingga kita pun jadi keliru dan samar. Mana hak betul, mana hak salah? Hak mana hak betul, hak mana hak salah? Hak ni pun serban besar juga habat. Hak ni pun pakai kopiah, hak ni pun ada otoriti dia, hak ni ada kehebatan dia. Semua macam ulama-ulama besar ni, tapi bertelagah, bercanggah, tanakuk, pertentangan. Jadi kita orang awam, kita netizen hak tak berapa nak erti ni, nak ikut hak ni ke, nak ikut hak ni? Hak ni betul ke, hak ni tak betul? Hak ni salah ke, hak ni benar? Jadi keliru. Sebab itulah ada satu hadis, antaranya berkaitan dengan ulama kan. Daripada mereka lah fitnah itu keluar, dan kepada mereka lah fitnah itu akan kembali. Maksudnya keluar daripada geng tu juga. Kenapa ustaz cakap macam tu? Saya ustaz biasa saja, nasib baik saya bukan ulama, tak termasuk konon-kononnya. Memang kita bukan ulama pun. Saya bukan ulama, saya orang biasa aja. Nak habaknya ulama tu Nabi sebut kan 4 benda Nabi sebut. Pertama, Nabi sebut tentang Islam di akhir zaman yang akan hanya tinggal nama. Islam akan tinggal nama. Al-Quran akan cuma tinggal tulisan. Masjid besar tersegar indah tapi kosong daripada hidayat. Dan yang keempat tu Rasulullah sebut, wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama kamu pada masa itu adalah sejahat-jahat manusia yang berada di bawah kolong langit. Daripada mereka lah keluar fitnah, dan fitnah itu juga akan kembali berlegar-legar di kalangan mereka. Wallahu alam bila benda tu nak berlaku. Berlaku dah ke, atau akan berlaku ke, bakal berlaku, wallahu alam. Sebab tu juga ada satu hadis yang Rasulullah sebut, benda yang paling ditakuti itu bukan Dajjal. Ada satu lagi. Apa dia? Selain daripada Dajjal, yang paling dibimbangi oleh Rasulullah, apa dia? Imam-imam yang menyesatkan, ulama usuk. Itu lagi bahaya.
Sebab mereka ni bertopengkan agama. Mereka bertopengkan agama, menggunakan otoriti atas nama agama untuk menyesatkan manusia lain. Jadi berhati-hatilah kita dalam keadaan tersebut. Kita tak tuduh siapa-siapa, kita tak kondem dan komplain siapa-siapa. Tanya jiwa, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Baik. Summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih lagi ragu-ragu dengan hari kebangkitan itu. Ada lagi orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat ni. Orang kafir ke, orang etis ke, dia ragu-ragu tentang hari kiamat. Kita orang Islam macam mana? Hari kiamat adalah base, rukun iman kita tu. Bila kata rukun iman, sekiranya kita rasa kiamat ni ada ke tak ada, dia bahaya tu. Jangan duk main buat ayat-ayat buat pening lagu tu. Ada ke kiamat ni? Mungkin ke kiamat ni berlaku? Boleh dah Allah nak hidupkan kita balik? Jangan buat ragu-ragu, jangan buat ayat-ayat leceh macam tu. Ni bab imam, ni bab akidah ni. Rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Baik, berkemungkinan ada sesetengah orang dia tak percaya pada kiamat, mungkin kerana dia berasa sebelum dia mati dia macam ni. Sebelum dia mati dia macam ni lah. Boleh bercakap, boleh mendengar, boleh melihat, boleh beraktiviti, boleh bersosial, boleh bergerak. Tiba-tiba mati. Bila mati, tanam dalam tanah. Bila masuk dalam tanah, jasad sudah dimamah tanah, dimakan ulat, dimakan cacing. Hak tinggal tulang dengan sulbi, kita kata. Mungkin dia jadi masih sama dan keliru. Bagaimanalah Allah nak cantumkan balik ke, tangkupkan balik ke, hidupkan balik, jadi lagu ni. Jadi lagu ni balik. Mampu ke tak? Macam mempertikaikan kekuasaan dan kudrat Allah. Baik, make it simple. Jadikan benda ni mudah. Kita ni, kalau kita ragu-ragu untuk dibangkitkan kembali, yang sebelumnya kita macam ni, cuba fikir sejak awal. Kita sebelum ni pernah ada ke tak ada? Tak ada langsung. Zero, nol, kosong. Daripada tak ada, Allah buat kita jadi macam ni. Takkanlah kita tak boleh fikir kemampuan, kekuasaan, kudrat Allah sebelum ni, yang kita tu kosong daripada tak ada boleh ada macam ni. Takkanlah bekas ada setakat tinggal tulang tu Allah tak boleh nak hidup balik. Hak tak ada pun dia boleh adakan. Hak ni hak bekas sisa pun dia boleh cantumkan balik. Bahkan dalam Al-Quran banyak mengembalikan nostalgia tentang hari kiamat ni. Tuan-tuan tengok Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun tidur? Berapa ratus tahun? 309 tahun. Mampu dihidupkan balik. Kisah Nabi Uzai dengan keldai dia dalam Quran kan, 100 tahun dimatikan Allah. Kemudian keldai dia tinggal tulang dah dia bangun. Allah boleh hidupkan balik. Itu adalah peringatan, selingan, sisipan yang Allah letak dalam Quran untuk mengembalikan kita kekuasaan Allah terhadap kebangkitan hari kiamat. Takkan benda tu pun kita nak ragu-ragu lagi, nak fikir-fikir lagi. Tapi itulah yang berlaku kepada sesetengah pegangan dan kepercayaan manusia. Dia berasa dia ni dijadikan secara natural. Dan kalau mati pun tak ada bangkit-bangkit dah. Tak ada azab kubur, mati lagu tu. Tukar generasi saja. Hidup generasi lain, mati generasi lain. Hidup generasi lain, mati generasi lain. Bagi mereka dunia ni akan berterusan, tak ada pengakhiran dia, tak ada hari kiamat. Ada kepercayaan yang sedemikian. Tapi bagi kita ada. Sebab kalau kita lihat pun kehidupan kita ni dipenuhi dengan rasa banyak ketidakpuasan hati. Tuan-tuan perasan tak? Kita kadang-kadang dalam satu kes, bila kita berdepan dengan permasalahan dan rasa macam aku tak puas hati lah benda ni, patut dia tu kena, patut aku yang kena. Kita berasa bila nak dibalas kawan ni tak? Kalau kata mati saja-saja tak hidup balik, rasa macam tak puas hati benda tu. Ada orang yang meninggal dalam keadaan pengkhianatan atas diri dia. Ada orang yang meninggal dalam keadaan diri dia dizalimi. Ada orang meninggal dalam keadaan diri dia dibuat macam-macam. Maksudnya tak ada pembelaan seolah-olah. Kalau tak ada lah balik hari kebangkitan ataupun hari pengadilan semula, seolah-olah mati dia ialah mati yang penuh dengan kezaliman berlaku atas dia, pengkhianatan berlaku atas dia, tak ada keadilan atas dia. Lepas tu orang jahat pun mati lagu tu juga, tak
diadili kejahatan dia, tak diadili dia punya kuku besi dia. Tapi besok Allah akan adili, walaupun kebaikan sebesar zarah, kejahatan sebesar zarah. Mungkin atas dunia kita boleh terlepas. Pasal apa hang boleh terlepas? Sebab aku rasuah hakim tu. Pasal apa hang boleh terlepas? Sebab lawyer tu kawan baik sekolah aku, duk main bola sekali dulu. Aku kecek-kecek sikit, belanja kopi songkok 2-3 kopi songkok 2-3 gelas, okey, lepas. Pasal sebab apa? Sebab ni ada kabel. Pasal apa ni? Besok di hadapan Allah boleh lagi nak rasuah-rasuah tak? Boleh lagi nak belanja-belanja kopi tak? Tak ada dah. Masing-masing dengan pengharapan masing-masing di hadapan Allah. Memang nak cari tempat nak berpauk tu, tak ada dah, kecuali orang yang hampir dengan Allah dan orang yang mendapat petunjuk dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dah kita? 9:12 dah. Boleh saya berhenti lah? Saya pun memang tak larat dah ni, tua dah saya ni. Ada saya tengok satu komen tu, dia kata beza sungguh sebab ustaz ni misal dengan janggut putih semua dah. Saya pun sedar diri lah, saya ni makin tua dah. Memang tak larat dah. Dulu standard saya 2 jam 3 jam tu sungguh saya bak. 2 jam 3 jam berdiri, 4 jam tu boleh. Lah ni semayang, tuan-tuan tengok lah, semayang pun atas kursi dah. Tak larat dah. Lutut habis gel dah. Habis apa? Orang bahasa doktor apa ni? Habis dia punya saya tak kerti nak sebut tu. Tak betul lah dia sebut tu. Cuma saya nak abang kita boleh sebut gel. Satu lagi kita sebut apa? Selain daripada gel ni, grease orang kata. Orang tua kata lutut habis grease. Tu lah kita orang kampung, bahasa orang kampung. Lutut habis grease, lutut habis gel. Dia bukan kata tak boleh berdiri, dia boleh berdiri. Kalau bergerak tak apa sebab dia tak statik. Tapi kalau duduk setempat tu, Fatihah tak ada habis, dia akan nak rebah. Dia jadi ketak-ketak nak rebah, nak terbalik. Jadi sama-samalah kita mendoakan kepada sahabat-sahabat dan diri kita sendiri agar sentiasa diberikan afiah dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan petunjuk untuk kita memahami nas-nas Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sering tersilap dan tersalah tak ada orang lain, itulah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله. Ya,